Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam binti Muhammad. Nombor matrik saya I171020035. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat yang luar biasa, iaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat dengan cara yang sihat dan hati. Kerana dengan berkat ini, kita dapat menghadiri majlis yang mulia ini. Tidak lupa juga selawat dan salam semoga pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya dan kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ucapan mengenai memahami LGBT dari perspektif Islam. Okey, pertama sekali, memahami LGBT ataupun dipanggil sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender dari perspektif seorang Muslim, ini adalah suatu panduan asas bagi mengenali istilah yang berkaitan dengan LGBT. Sikap yang seharusnya diambil oleh seseorang Muslim terhadap isu ini, tindakan dan langkah yang bersesuaian bagi mengatasi permasalahan ini, dan tindakan yang boleh dilakukan oleh semua pihak dalam usaha bimbingan dan interaksi dengan kelompok LGBT khususnya dalam kalangan Muslim di Malaysia. Okay. Orientasi seks ni ataupun dipanggil sebagai ketertarikan seksual adalah merupakan keinginan individu untuk memenuhi rasa cinta dan berhubung dengan intim secara terjalin, sebuah ikatan antara dua insan. Orientasi seksual bukan hanya ketertarikan seks secara jasmani atau biologi, tetapi juga menjangkau hubungan rohani atau batin. Justru, bagaimana seharusnya Muslim menangani masalah orientasi seksual? Allah Subhanahu Wa Taala adalah pembolak-balik hati manusia. Hanya kepada kita berharap serta berdoa agar semua yang berada dalam jasad termasuk orientasi seksual sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari Al-Rahman, bagaikan satu jari sahaja. Dia memalingkan hati itu dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah yang memalingkan hati-hati, palingkanlah hati-hati kami untuk mentaatimu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, langkah-langkah perubahan bagi seseorang yang terlibat dengan LGBT. Yang pertama sekali, dia hendaklah membetulkan niat. Niat adalah merupakan langkah pertama dalam setiap perbuatan. Seberapa kuat niat untuk berubah akan kelihatan pada sejauh mana usaha yang dilakukan. Hanya niat yang timbul dari dalam diri seseorang akan menentukan kesan yang sebenar. Paksaan dari orang lain hanyalah bersifat sementara. Tujuan utama dalam sesuatu niat dalam Islam adalah untuk mencapai keredaan Allah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tiap-tiap amalan itu bergantung kepada niat. Setiap orang yang mendapat sesuatu dengan apa yang diniatkan, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang diinginkan atau kerana wanita yang ingin dikahwinnya, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, dia hendaklah melakukan juga taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Langkah kedua ini menjadi pengukur sama ada niat seseorang itu untuk berubah itu bersungguh-sungguh ataupun hanya sekadar ucapan lisan. Taubat nasuha bermaksud memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan maksiat yang dilakukan, termasuk jika pernah melakukan tindakan homoseksual. Tentulah taubat nasuha ini dirasakan sangat berat kerana pertama kali dilakukan. Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya yakni iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, yakni semasa mereka berjalan. Mereka berkata, yakni ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah At-Tahrim ayat 8. Tersebut merupakan langkah-langkah bagi seseorang LGBT untuk berubah. Akhir sekali, walaupun secara prinsipnya perlakuan LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia, namun ia tidak dinafikan hak golongan ini untuk dibimbing dan dinasihati. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah dalam Islam agar memberi peluang kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semoga ilmu yang saya berikan ini, yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Maaf sekiranya ada perkataan yang tersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.